Hi guys, it's me Duria Ashalib. Korang yang tengok video ni jangan lupa subscribe. Lepas tu korang tekan loceng kat sebelah tu, okay? Thank you sebab subscribe. Jom kita tengok video. Assalamualaikum and hi korang, welcome back to my YouTube channel. Okay guys, so hari ni apa yang aku nak buat ialah aku akan cerita macam mana aku boleh dapat result SPM aku yang dulu macam result aku tak berapa nak okey kepada yang Alhamdulillah kira okey lah juga, Alhamdulillah kan. So disebabkan video aku dekat TikTok macam ramai juga macam student-student batch 04 yang minta aku, taklah minta, dia orang tanya aku tips macam mana nak dapat result macam tu kan. Disebabkan aku dulu result aku tak bagus tau. Dulu aku ada E, aku ada D, aku ada apa lagi. Okay, so that's why aku akan ceritakan tips apa yang aku buat sebulan sebelum aku SPM. So dalam video ni aku akan cerita kat korang apa yang aku buat sepanjang aku sebelum SPM tu lah. So aku akan ceritakan kat korang apa yang aku buat, rutin aku hari-hari. So jom. Okay, first kali, okay, dalam ni aku dah tulis dah sebab aku takut aku lupa. So aku akan cakap kat korang apa yang aku buat. Okay, first kali aku nak ceritakan apalah journey daripada aku dapat result yang ni. By the way, aku dapat masa SPM aku dapat 7A, 2B+, 1C. And then 1C tu ialah English. Ialah aku ada ambil 10 subjek. Sini aku boleh tunjuk kat sebelah ni. Korang bacalah sendiri apa yang subjek yang aku ambil tu. And then aku dapat 7A sahaja. Okay, aku macam tak adalah terlampau boom sangat lah kan. Macam alah 7A je pun, bukan 10A. Tapi aku bersyukurlah sebab aku dapat 7A kot. Bukan senang kita nak dapat 7A kan. And then okay, aku nak cerita journey aku dulu Okay, waktu first aku ni adalah tak ada lah rajin mana. And aku ni seorang yang malas tau nak study. Aku ni waktu form 4 memang selalu duduk main je apa nak tahu tak. And then lepas tu result math aku selalu dapat E. Lepas tu English aku dapat E. Banyaklah result yang aku yang tak berapa nak okey. Tapi result yang lain okey lah. Macam BM apa semua tu still okey lagi lah. BM dapat B apa semua tu still boleh diterima. Tapi macam untuk English dengan math tu aku terlampau lemah sangat. And then aku tak boleh nak, memang rasa macam tak boleh lah kan. And then 1 bulan sebelum aku SPM, aku decide untuk ubah semuanya lah. Aku macam tak boleh jadi ni. Aku kena juga naik pentas. Aku kena buktikan yang aku boleh berjaya. So that's why lah aku decide untuk struggle study. Okay, so first kali apa yang aku buat ialah macam biasa, ni normal lah kan. Macam ada masuk kelas tambahan apa semua tu kan. Okay, macam kelas tambahan waktu yang tahun aku SPM tu, macam aku kelas account. So cikgu aku kebanyakannya ada yang jarang buat kelas tambahan. And then aku terpaksa masuk kelas lain tau. Aku kelas lain, masuk dekat kelas lain. Faham tak? Betapa aku punya effort tu, alhamdulillah lah terbalas lah juga kan. Contoh macam cikgu mat aku tak buat kelas tambahan, tapi aku pergi masuk kelas lain. Kelas bawah aku pergi masuk. And then aku belajar dengan cikgu tu, cikgu yang lain juga. So nasib baiklah cikgu tu macam bagi aku belajar sekali. Okay, so macam
aku masuk kelas lain tu, aku pun just study je lah dengan orang sama-sama apa semua tu kan. Okay, second apa yang aku buat ialah aku buat semua pasir. Okay, pasir tu penting sangat-sangat sebab pasir ni sangat membantu kita tahu. Sebab aku pun macam selalu buat soalan pasir, memang selalulah. And then tapi before aku buat pasir tu, aku just study dulu subjek tu. Contoh sains, aku study subjek sains kan. And then aku akan macam ambil buku macam soalan pasir tu, aku buat tanpa tengok jawapan. Faham tak? Maksudnya tak tengok buku kat sebelah lah. Aku tak tengok jawapan, aku jawab A, B, C tu aku jawab sendiri. And then jawapan untuk struktur tu pun aku jawab sendiri. And then lastly baru aku marking sendiri. Aku punya markah tu aku dapat berapa. Daripada situ aku boleh improve lah aku punya improve aku punya macam mana aku punya prestasi tu kan. So dari situ kita boleh improve tau. Percaya korang, kalau korang buat macam tu, korang akan improve. Sebab korang tak tengok buku, tapi korang tengok apa yang korang salah. Oh, ni ke yang aku salah, ni ke yang aku salah. So korang tahu apa kesalahan korang, and then korang boleh perbaiki kesalahan korang tu. Okay, so next, apa yang aku buat ialah aku buat nota ringkas tau. Nota ringkas tu aku buat macam ni, aku buat tunjuk kat sebelah, aku lipat-lipat. Korang tahu tak, macam kertas buku kan, buku aku koyak and then aku lipat bagi kecil, and then aku tulis lah, buat mind map. Aku selalu buat mind map lah selalunya. And then aku selalu gunakan pen colour-colour, selalu guna highlight untuk highlight keyword apa semua tu. Tu sangatlah penting korang. Tu ialah sangat penting. Korang kena highlight keyword dengan korang kena guna kan notes korang kan. So korang buatlah cantik-cantik sebab untuk korang juga baca kan. Kalau notes tu tak menarik, macam mana korang nak tertarik untuk baca? So korang kena buat notes tu menarik perhatian korang. Macam aku suka colour-colour semua tu. So aku buat notes aku tu colour-colour. So aku buat guna pen warna-warni, and then aku guna highlight untuk highlight keyword. So itulah yang aku buat waktu aku buat notes. Okay, so okay, nak dijadikan cerita yang nextnya kan. Okay, next stepnya, waktu aku exam SPM tu, malam waktu aku SPM tu, aku tak tidur tau. Aku tak tidur, aku akan tidur lambat. Aku tidur pukul apa? Dalam pukul 1 macam tu baru aku tidur. And then pukul 4 pagi aku bangun balik untuk study dengan kawan aku. Waktu tu aku video call dengan kawan aku. Aku study sama-sama dengan dia. And then dah habis study tu, siap-siap pergi sekolah. Macam tu. Aku macam waktu tu, waktu nak dekat SPM tu, aku memang kurang tidur sebab yelah, mana cukup kan masa kan. So aku tak tidur, and then aku just study lah kan. Aku macam pulun bagi habis. Macam korang mesti cakap kan, macam nanti tak cukup rehat, nanti macam mana nak jawab exam apa semua. Tapi bagi aku, masa ni lah yang kita kena gunakan. Waktu hari-hari ni lah kita kena gunakan untuk belajar tau. Kalau tak, nanti siapa yang nak tolong? Nanti waktu kita nak jawab tu tiba-tiba tak ada, otak kita blank ke apa kan. So kita macam tak boleh nak jawab. So nanti kita salahkan siapa? Salahkan diri kita. So better kita study waktu-waktu akhir macam ni daripada kita tak study, daripada tak ada apa langsung, and then daripada result kita tak bagus. Okay guys, so aku study, aku ni sejenis yang last minute jugalah. So that's why lah aku study last minute kan. Awal-awal itu aku main lagu tu lah kan. And then okay, next. Okay, ni penting tau korang, penting. Okay, if korang tak faham dekat dalam kelas ataupun korang tak faham soalan tu,
korang make sure korang pergi jumpa cikgu tu sekarang tu. Kalau contoh sekarang ni kelas mat kan, hampa pergi jumpa waktu tu dia ajak hampa mat kan, hampa tak faham, hampa pergi depan, hampa pergi jumpa cikgu. Tak payah nak macam cikgu saya tak ni, tak payah. Hampa pergi kat meja cikgu tu, hampa bawa buku hampa, lepas tu kata cikgu saya tak faham, nanti cikgu hampa akan explain balik. Ataupun contohlah macam ramai dalam kelas korang yang cakap yang tak faham, satu kelas korang tak faham bab tu, so nanti korang minta lah cikgu hampa explain lagi sekali. Tak ada yang cikgu yang tak akan marah lah kalau korang minta explain banyak kali, sebab nama pun cikgu, takkan dia nak marah kan. Macam cikgu aku dia akan ajar lagi lah, akan ajar. Kalau tak faham dia akan ajar. Dia takkan tanya, dia takkan cakap macam dah ajak kan, berapa kali nak ajak? No, tak, cikgu bukan macam tu. Tu cikgu akulah, tapi tak tahu dekat sekolah korang, aku tak tahulah macam mana. Tapi hopefully cikgu korang bukan yang macam tu lah kan. Okay, so next ialah korang kena study group. Macam aku boleh juga study seorang-seorang, and aku perlukan study group juga. Sebab apa yang pentingnya study group ni ialah conversation korang dengan kawan korang. Faham tak? Maksudnya sekarang ni kan kita dah buat mind map kita, dah buat notes kita tu kan. So kita nak hafal macam sejarah, perniagaan apa semua tu, kita kena hafal kan. Macam contoh korang sains, korang mesti dah kena hafal kimia apa semua, bio apa semua tu kan. So aku selalu buat macam ni tau. Macam yang notes aku tu dengan kawan aku kan, saling-saling kita dua-dua kena baca kan. Dua-dua orang kena baca, dua-dua kena hafal lah kan. Kita sama-sama lah, semua orang kena hafal benda tu kan. Tapi aku dengan kawan aku buat tips macam ni. Contoh macam aku hafal, and then aku tak tengok notes, dia tengok notes. So macam dia tolong check kan aku betul ke tak. So nanti kalau aku salah cakap, dia betulkan. Lepas tu nanti waktu part dia pula, aku pula tengok notes, and kalau dia salah aku betulkan. Macam tu. So saling-saling bantu tau. Bukannya macam study group korang study sama-sama sembang-sembang apa semua. No, study group ialah kalau konsep korang betul, cara korang betul, and then korang takkan bersembang macam tu, and then korang pun fikir it's last minute for us to study group. So korang takkan fikir benda tu macam nak sembang apa semua. No, jangan buang masa. Fokus dekat apa yang korang perlu buat. Contohnya macam kalau korang nak hafal apa semua tu, korang nak hafal surah apa semua tu, make sure korang hafal dengan kawan korang. Betul tak aku baca ni? Betul tak aku baca ni? Macam tu. Faham tak? Contoh hampa cakap ni sains, ni. Lepas tu kawan hampa kata okey betul. Okey dah. So hampa waktu tu hampa dah ingat dalam otak. Faham tak? And then lagi satu, aku akan bagi tips kat korang. Caranya korang nak ingat dengan cepat ialah, kalau contoh benda yang korang banyak-banyak kena hafal ni, contoh sejarah ke apa semua tu, korang buat akronim. Faham tak? Akronim korang tahu tak akronim tu apa? Akronim tu dia macam keyword. Dia macam Pak Ali suka makan tebu. Tapi dia Pak Ali tu dia cakap pasal benda tu, pasal sesuatu benda tu. Faham tak? Korang mesti tahu kan akronim. So korang buat akronim supaya korang senang ingat tau. Korang nanti bila korang exam, so korang ingat, oh Pak Ali. Pak tu apa? Alik makan ayam. Aurum, argentum. Macam tu. Dia macam tu. Aurum for argentum. P for apa? A for apa? Macam tu. So korang akan ingat tau. Dekat dalam exam korang akan ingat. Automatically korang akan ingat waktu korang exam kalau korang buat akronim. Okay? So after that, okay, kalau korang tak boleh study group,
Okay, yang macam tadi tu study group tu just option lah. Kalau korang tak boleh study group, korang tak terbiasa dengan study group, tak boleh study dengan kawan korang, nanti kawan korang kacau apa semua tu, make sure korang study seorang-seorang je lah, tak ada siapa nak kacau, and then korang pun boleh study dengan tenang. Okay, so next ialah korang kena selalu solat hajat. Ni penting tau, penting sangat. Selalu solat hajat. Lepas tu waktu korang, setiap kali korang nak masuk sekolah, selalu student macam tak ambil peka pun pasal benda ni. Padahal benda ni adalah sangat penting. Faham tak? Rutin aku selalunya hari-hari sebelum aku masuk sekolah, aku akan masuk sekolah, langkah je sekolah, aku akan langkah kaki kanan. Tak kisahlah waktu tu hari peperiksaan ke apa ke, aku akan langkah kaki kanan, and then aku akan baca doa. Aku cakap, ya Allah, pemudahkanlah urusan aku hari ni, bagilah aku dapat menimba ilmu apa semua tu. So baca doa, korang baca doa. So insya-Allah semuanya akan dipermudahkan. Okay, so last sekali apa yang aku nak cakap, korang jangan stres. Make sure korang jangan terlampau sangat study sampai macam tak cukup rehat apa semua. Make sure korang sampai satu tahap tu korang kena rehat juga. Jangan terlampau macam push sangat, jangan terlampau push sangat sampai korang tak ada rehat apa semua tu. Korang kena rehat juga. Make sure macam aku, okay, balik sekolah, aku akan rest dulu. Macam kadang-kadang tu balik sekolah terlampau penat tu, aku memang auto tertidur. Tak ada, aku akan auto tertidur. And then waktu maghrib, kita solat maghrib, lepas tu tengoklah TV kejap-kejap. Lepas tu kalau macam aku rasa nak study pukul 9 malam tu, aku akan study. Macam tu. And then waktu, okay, aku akan cerita waktu yang waktu SPM tu. Okay, aku akan cerita malam tu aku study group dengan kawan aku tau. Aku study group dengan kawan aku sampai pukul 1 pagi. Aku duduk kat rumah dia tahu, aku tak balik rumah aku. Aku study dengan mereka 3 orang. Kami study 3 orang sebab malam tu kami memang struggle gila-gila. Tak kisahlah subjek BM ke, sejarah ke, perniagaan ke, apa semua kami akan study sama-sama sampai pukul 1 pagi. Pukul 1 pagi baru aku balik, aku tidur. Pukul 4 pagi pula aku akan video call dengan kawan aku, and then pukul 4 pagi tu aku bangun and video call, study sama-sama, and then lepas tu bersiap-siap pergi sekolah. So dah sampai situ. And then lagi satu, aku tak nak korang bazirkan masa korang waktu rehat. Make sure if korang nak makan, makanlah kan, boleh je makan. Tapi aku waktu aku SPM, aku tak makan dekat kantin waktu aku rehat. Okay, aku makan dekat Dewan peperiksaan tu. Aku makan kat tepi tu sambil baca buku tau. Sambil baca buku tau. Waktu pagi-pagi aku pergi sekolah tu, aku beli dulu semua tu awal-awal, macam bihun ke apa semua tu, aku beli siap-siap awal-awal. And then waktu rehat tu, aku tak buang masa. Aku just aku makan sambil baca buku sekali tau. Baca buku sekali sambil ni apa? Makan macam tu. Aku tak buang masa, okay? Sebabnya selalunya kita makan ni pun ambil masa beberapa minit, and then yelah, so at least korang dalam masa korang makan tu, korang at least boleh ingat juga sikit-sikit bla 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 bla, and then korang masuk dalam dewan peperiksaan, korang boleh jawab. So aku rasa tu je tips-tips yang aku boleh bagi. Tapi aku akan buat lagi satu video. Aku akan jawab pertanyaan daripada follower pada TikTok aku. Aku akan tanya sebab ramai sangat yang tanya tips-tips yang lain juga. Saya suka ni macam mana aku improve English, macam mana aku improve aku punya maths. Aku akan buat lagi satu video dalam next video. So if korang suka video ni, don't forget to like, comment and subscribe. Bye korang. Assalamualaikum.